Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa nafsahu bid-dawam wa manna 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa khalaqa min nuri nura habibihi Muhammad al-Mustafa Mukhtar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وخاتم النبيين من ابن عبد الله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amin. Dikasihi lagi dimuliakan timbalan pengurusi Masjid Tariq Bezia bersama barisan ahli-ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai Masjid Tariq Bezia bersama yang dikasihi, yang dihormati ahli-ahli jemaah yang dikasih, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama mulanya marilah terlebih dahulu kita merasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana memberi laluan lagi kepada kita dengan penuh kesihatan dan kesegaran, semangat yang jitu untuk mempertahankan akidah kita bersama amalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perteguhkan agama Allah Azza wa Jalla. Moga-moga dari kita dibimbing oleh Allah bersama ilmu-ilmu yang boleh menjadi diri kita alim ataupun menyebabkan diri kita dikasih oleh Allah SWT kerana ilmu tersebut, disebabkan amalan-amalan yang kita lakukan, disebabkan ilmu itu juga. Sesungguhnya ketahuilah bahawasanya dengan ilmu Allah Ta'ala mengangkat diri kita derajat demi derajat di atas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kesedaran kepada kita betapa besarnya bermanfaat menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi bila kita menuntut ilmu tentang akidah. Jadi barang siapa yang dapat menyelami bahtera akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berimankan mazhab Imam Syafi'i, mudah-mudahan kita terselamat daripada mara bahaya yang boleh kita tergelincir mati kita bukan lagi mati dalam landasan Islam. Moga-moga hari ini dan seterusnya Tuhan perkemahkan ataupun tidak membolak-balikkan hati kita sehingga kita terlala walaupun seketika. Doalah kita sentiasa supaya Allah Ta'ala menjadi diri kita sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itu marilah terlebih dahulu kita teruskan sesi pembelajaran kita berakidah, yakni sifat 20. Sapanya kita kepada sifat salbiah, yakni sifat wahdaniyah. Sebelum tu suka di ustaz ambil kesempatan yang ada untuk kita melihat sedikit isu-isu semasa berkaitan kita buat kesinambungan ataupun kita membalut dengan akidah.
Antara isu semasa yang paling panas hari ni, yakni bagaimana gelombang COVID-19 telah bermula kembali. Kalau kita melihat carta-carta, yakni jumlah corona amat menakutkan kita pula. Berapa ratus lah ni? 500 lebih lah. Dah. Kau 400, itu tu 400 lebih dah. Nak hampir pada 500. Banyak tuan-tuan. Dan dah nak dimulai pula PKPB antara Sabah Sarawak sampai ke Kuala Lumpur. Ada satu mana kawasan mana Kuala Lumpur untuk PKPB. Artinya KPPB ni yang kita telah maklum, kita tak boleh nak berbondong-bondong ke pasang raya lagi dah. Hanya orang yang tertentu sahaja. Kalau naik kereta pun seorang ataupun dua orang. Kalau keluarga kita 10, seorang dua orang yang boleh keluar untuk beli makanan. Dan kenderaan-kenderaan kerja pun yang tertentu sahaja. Artinya ada kekangan-kekangan untuk kita melakukan seperti biasa. Walau bagaimanapun tuan-tuan, bila nak habis COVID-19 ni sebenarnya? Oh, tu soalan panas tuan-tuan. Bila dia nak habis? Bila mari corona ataupun COVID-19 kita tuduh jari, dia tuduh ni kluster tu kluster ni habis orang kita tuduh. Tuan-tuan. Ya betulnya kita. Tuan-tuan. Andainya kalau kita jadi tempat dia sebagai pemimpin, kita berlaku tu juga rupanya. Tapi kerana manusia ni suka menyalahi orang lain, maka timbullah hasil tak puas hati. Jadi coronavirus ni kita melihat daripada sudut perspektif akidah, sebagaimana Tuhan bagi peluang orang boleh membenci diri kita, membenci antara satu sama lain. Cuba kita tengok dah. Masing-masing menyalah, masing-masing menuduh, macam-macam membenci, macam-macam marah, hatta sulutok jawatan disebabkan coronavirus. Adakah Tuhan benci sebenarnya sebab coronavirus ni? Tuhan benci kepada manusia? Tak, tuan-tuan. Jadi tajuk sepenuh dengan malam ni untuk samping-sampingan untuk kita menyelah tentang isu semasa, yakni akidah mampu berdepan dengan coronavirus. Pentingnya tuan-tuan kita belajar akidah. Apa yang kita nak lihat daripada sudut akidah, mengapa kita takut sangat kepada coronavirus? Ia pertama, tak lain tak bukan bila kena coronavirus positif, itu mati. Tak ada orang kata hidup, tentu mati. Lebih dahsyat pada kanser. Kanser dia ada tahap dia. Tahap 1, tahap 2, tahap 4. Artinya mungkin tahap 4 tahun kanser, silat-silat sembuh. Ada orang 2 tahun mati. Artinya bertahan sampai bertahun-tahun kanser, walaupun dia bahaya. COVID-19 tak apa setahun, tuan-tuan. Cuba tengok lepas-lepas dah sampai setahun dah yang positif COVID. Yang peringkat tahap bahaya lah. Artinya tak lama, seminggu, 2 minggu, tahap 2 minggu je. Tahap hayat coronavirus 2 minggu kan. Kalau kita kuarantin 2 minggu maka hilang. 2 minggu tu juga kalau kena diri kita mungkin kita mati. Jadi melihat daripada tu, sebab tu manusia terlalu takut pada COVID-19 sehingga marah dia ni bahayanya. Sebenarnya tuan-tuan, yang dikasih oleh Allah SWT itu kehendak Tuhan berlaku. Kita kembali kepada akidah insya-Allah. Yang pertama, kerakusan manusia hari ni berdepan menghadapi liku-liku hidup atas muka bumi, akhirnya dia menyembah dunia. Jarak 1 meter kena, lupa jarak 1 meter kena. Bila nak berakhir? Agak-agak. Bila manusia mampu nak jarak 1 meter ni bertahun-tahun? Tak mampu tuan-tuan. Takkan mampu. Mesti ada majlis-majlis yang tertentu. Manusia takkan sebagaimana majlis di Sabah, apa dia? Pilihan raya. Tak mampu nak jarak-jarak. Walaupun dalam kekangan nak cuba usaha nak jarak-jarak, akhirnya ada pilihan raya. Tak mampu, merebak balik. Begitulah akan datang ada peristiwa dan kejadian yang manusia tak boleh nak elok dalam berkumpul. Nak buang jarak 1 meter memang tak mampu. Tak mampu tu lah bila berakhirnya coronavirus ni. Agak-agaknya artinya kita dalam kesepitan masa sama. Mudah-mudahan dalam kesepitan masa tu kita tidak lupa akan sepitnya lagi lubang kubur. Kalau lu rasa susah dah kesepitan atas muka bumi ni, masih berhulu ke hilir, masih lagi mampu pergi situ sini, rasa sepit dah. Bagaimana sepitnya lubang kubur? Tuan-tuan, itu peringatan daripada sudut akidah.
supayanya kita tidak lupa. Bila kita tidak lupa akan kesempatan lubuk kubur, maka kita rasa teringin nak menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala nak tarik pada orang yang lupa ni, orang yang cuba nak menyembah dunia, menjualkan akhirat dia untuk dunia ni, dihantarkan satu corona atau ujian-ujian lain supaya manusia celak mata bahawa kesedaran tersebut boleh dia menyembah Allah kembali. Tuan-tuan. Dan juga boleh menjadi satu ujian yang akhir zaman, yang mana kesepitan masa tersebut boleh membuat manusia ingat kepada mati. Bila? Sepitnya masa sakaratul maut. Sepit tu dah masa sakaratul maut, kita hidup kita tak rasa luas lagi dah. Artinya bila mari mungkar nakir, si bulan telah tiba masamu untuk ajalmu. Masa tu dunia kita tak ada, sepit. Bila ingat corona ingat kepada mati, artinya Tuhan selalu memberi ke kita peluang ingat selalu kepada mati. Corona mati. Kerana kalau tak ada corona, kita susahnya ingat ke mati. Jadi mulut manusia corona. Dalam corona tu ada bracket mati. Gitu juga kita 400 lebih dah. Mati lebih banyak akan datang, mungkin dekat dengan kita. Mati akan dekat selalu. Lagi banyak corona, kita agak mati lebih dekat dengan kita. Gitu maksudnya. Artinya betapa Allah Ta'ala tu, tuan-tuan, dikasih oleh Allah SWT, bukan dia nak menzalimi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dikasih oleh Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala selalu peringat kepada kita, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak aku jadikan mati dah hidup tu kecuali untuk diuji. Uji kita mati hidup, uji siapa? Supaya apa? Supaya kita ingat mati. Siapakah amal yang paling baik sebelum kita mati? Tuan-tuan, amal yang paling baik pada orang yang sebelum matilah amalan yang orang berlandaskan akidah. Ramai orang yang buat amalan sekarang ni, tuan-tuan, tidak berlandaskan akidah yang sahih. Kita risau bimbang, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak berlandaskan akidah, amalan tetap akan ditolak oleh Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah An-Nur ayat yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Tuhan bagi tahu kepada orang yang beramal tanpa akidah. Bila orang beramal tanpa akidah, khususnya pada orang kafir. Jadi kita nak masuk neraka tak perlu orang kafir. Antaranya fasik boleh jadi masuk neraka, munafik boleh jadi masuk neraka, musyrik boleh jadi masuk neraka. Jadi ayat ini umum kepada orang yang engkar kepada Allah. Ini orang yang tidak ada akidah. Kata Allah Ta'ala, dan orang-orang yang kafir. Kafir sini termasuklah orang fasik, munafik, musyrik, orang yang jauh dengan Tuhan. Orang tak nak agama, orang tak nak menyembah Allah. Begitu. Amal-amal mereka adalah umpama riak sinaran panah. Artinya masih fasa morgana. Kita tengok di fasa morgana tu panah terik, ternampak di tanah yang rata. Tengok fasa morgana tu yang macam air. Di tanah yang rata yang disangkanya air oleh orang-orang yang dahaga. Kita dah kadang dahaga, tuan-tuan, lagi cepat nak air. Bila tengok fata morgana, memang air, nampak macam air. Tapi sehinggalah apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu yang disangkakannya itu. Artinya dalam dia beramal, dalam tanpa akidah, dia ingat kau boleh pahala. Beramal boleh sedekah, boleh pahala, puasa boleh pahala, semaya boleh pahala, ingat boleh membantu dia. Tapi bila siapa sakut mau, rupanya kosong. Dalam dia tengok fata morgana, ingat air. Bila siapa kosong, itu umpamanya kosong. Kenapa? Amalan tanpa akidah. Dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya.
Artinya amalan yang tidak berlandaskan akidah yang sahih, maka tetap dihukum oleh Allah Ta'ala sebagaimana dia tidak semaya. Kalau dia semaya, macam tak semaya. Kalau dia puasa, macam tak puasa. Begitu. Jadi hari ini peringatan yang dibawa oleh Allah SWT yang melalui ujian-ujian seperti coronavirus ni untuk membentuk kembali akidah manusia supaya sedar bahawa hidup ni hanya sementara saja, sepit-sepit saja, dan satu masa pasti mati. Tuan-tuan, hari ni orang lupa pada mati, tuan-tuan. Itu masalah yang menjadi diri kita tidak begitu gairah untuk bergantung kepada akidah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni mereka yang jahil dalam akidah seperti orang yang buta yang tidak kenal bentuk diri sendiri. Betapa malangnya orang yang jahil dalam akidahnya, maka dia akan ibarat macam tak kenal bentuk tubuh diri sendiri. Sebab tu dalam kita tengok melihat daripada kitab akidah sahih, ataupun kita melihat daripada sudut orang belajar makrifat, orang panggil awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama adalah mengenal Allah. Jadi apa yang hadis yang lain yang menegahkan kepada kita supaya mengenal diri, dia kata apa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal diri dia, maka dia kenal Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang buta macam mana nak kenal diri kalau dia diri dia pun tak kenal? Itu masalah, tuan-tuan, masalah yang besar. Jadi hari ni nak kenal diri bukan sekadar kita dengar macam mana bentuk tangan, macam bentuk kaki. Itu pun kita boleh buat satu alat untuk memperkokohkan ibadat kita. Sebagaimana Ustaz bagi tahu lepas-lepas dari tubuh kita ni, tuan-tuan, saluran orang panggil saluran kecil itu tu, dia berapa jenis air keluar situ. Di tempat yang sama tapi berbeza-beza rasa. Di tubuh kita ni, bila kita cuba nak mendampingi diri untuk cuba mengenal diri, artinya kita sendiri pun tak kenal diri kita. Bila kita tanya apa dia berasa lalai, kita tak nak jawab. Air, 4 jenis air kan. Air kecing, air mazi, air wadi, air mani. Lalu yang tempat yang sama tapi berbeza-beza rasanya. Itu pun tetap mampu nak jawab. Tuan-tuan, yang jawab hanyalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itulah sedikit laluan kepada kita supaya kita peringatkan balik. Jangan kita suka menunding jari. Mora Ustaz nak bawa sini, jangan suka menunding jari kepada coronavirus ni. Dia tu salah, dia ni salah. Habis orang dia tunjuk salah. Tak menyapah dia kata semua orang sapah belakang dia molek-molek. Dia tak nampak bahawa coronavirus datang daripada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad SAW ingat pada mati. Kalau kita pergi ke arah akidah pun kita comel selalu dah. Tidak nak menunding jari siapa-siapa tu. Itu masuk Ustaz nak bagi laluan Yesus masa. Walau bagaimanapun ada juga orang tanya hari ni, Ustaz, berapa Ustaz? Dia kata 124,000 Nabi-Nabi tu tak ada di tanah Melayu. Ada katanya dari kalangan orang Arab belakang, apa Tuhan tak buat di kalangan orang Melayu juga Nabi-Nabi? Siapa kata hak tu kan orang tanya. Agak-agak kalau orang tanya kita jawab apa Ada nak jawab apa? Apa Ta'ala tak jadi Nabi orang Indonesia, tak jadi Nabi orang Kelantan, orang Terengganu, apa? Orang Arab belakang. Kalau kita tanya gitu, tuan-tuan, tak habis soalan kita. Sebab itulah Tuhan berpesan-pesan, kalau nak mengaji bab Tuhan pun jangan mau tanya tentang Tuhan. Tanya tentang kejadian Tuhan. Tafakkuru fil khalqillah wala tafakkuru fillah. Itu contohnya. Jika tafakkuru fil khalqillah, maka berfikirlah kamu atas kejadian Allah, jangan kamu fikir tentang Allah. Contoh macam ni. Tentang Rasulullah ni kita bagi ke akidah. Contoh kita tanya tentang Allah SWT. Bila satu masa kita kata matahari Tuhan jadi, kita Tuhan jadi, sampai satu tahap jangan kita tanya siapa Tuhan yang jadi. Ini masalah. Sebab tu Tuhan bahaya. Kalau kita tidak faham betul-betul, bila orang tanya siapa yang jadi Tuhan, kita bubuh Tuhan jadi dengan diri. Kita ingat betul jawapan kita tu. Benar jawapan kita tu salah. Kerana kita tidak mendalami akidah, kita kata dengan jawapan kita gagah dapat pahala jawapan kita tu. Itu masalah.
Masalah di situ kejahilan. Kalau kita kata Tuhan jadi dengan diri, orang tak faham masalah. Lah kita pun tak faham juga. Sebab siapa tahap, sebab tu jangan tanya Tuhan tu jadi bagaimana. Menyebabkan kenapa Tuhan larang? Kerana menimbulkan satu soalan yang lebih akan menyesatkan dia. Kenapa? Kerana akan menyeleweng fahaman dia. Antara menyeleweng yang kita tak nampak bila kita kata Tuhan tu, siapa Tuhan jadi? Siapa yang jadi Tuhan? Allah jadikan diri. Ingat dah, Ustaz bagi contoh. Dia tu tak perasan, Ustaz bagi air. Tengok betul-betul dah. Ni salahnya kita kata Allah Taala jadi dengan diri. Tengok ayat provokasi. Baik. Napa nak air tu? Kalau kita kata Allah Ta'ala jadi dengan diri pada proses nak belajar daripada sudut tidak ada Tuhan lain yang menjadikan Tuhan. Sebab Tuhan tu maha kuasa, tidak ada Tuhan lagi. Itu boleh. Tapi kalau daripada sudut lain, yang sudut akidah yang lebih dalam, kita kata Tuhan jadi dengan diri, salah. Sebab contoh, sekarang ni tuan nampak air tak? Nampak air. Tiba-tiba air tak ada. Ustaz kata bagaimana air? Tak tahu. Jadi dengan diri pun tak ada air. Maknanya jadi dengan diri situ dia perlu pada peristiwa, perlu pada kejadian, perlu pada masa. Setuju tak? Contoh gelas kosong, tiba-tiba ada air. Siapa curah air ni? Tak tahu jadi dengan diri. Ayat jadi dengan diri tu kena hati-hati. Sebab jadi dengan diri rupanya sebelum ni tak ada. Lepas tu dia jadi ada. Jelas dah? Botol satunya. Tak ada. Tiba-tiba kenapa botol? Botol kan dia jadi dengan diri. Jadi dengan diri tu kesilapannya. Kesilapan mana? Sebelum ni botol tak ada. Lepas tu baru dia ada. Tuhan bukan gitu. Bukan Tuhan sebelum tak ada. Lepas tu jadi dengan diri tu baru Tuhan ada. Tu salah. Kalau ke mana Ustaz? Mana kita tahu Tuhan jadi ke mana? Wallahualam. Tak tahu tu lah kita tahu. Itu maknanya satu persoalan. Apa Tuhan jadi Nabi tu di kalangan orang Arab, bukan orang Siam, bukan orang Indo, bukan orang Kelantan. Kalau tanya gitu berat, apa Tuhan jadi mata dua tak mata tiga? Apa lah. Tak sudah. Soalan tu tak pernah habis. Yang perlu kita jawabnya kerana Allah pilih. Allah yang pilih. Kalau kita nak gagah lagi, apa Tuhan terjadi Nabi tu di kalangan laki-laki, bukan perempuan. Kan perempuan pun boleh juga jadi pemimpin. Siapa perempuan jadi pemimpin sekarang ni? Mana tak boleh jadi pemimpin? Rumah kita pun perempuan yang kontrol. Tak? Anaknya yang kontrol, ekonomi rumah tangganya kontrol, silap kita pun kena kontrol. Jangan main tuan-tuan. Tak ada lah. Ada siapa? Habis balik. Ya. Nak kuliah sikit lagi. Balik. Kejap balik dia. Tuan-tuan. Ustaz lah tuan-tuan dia. Balik. Dia boleh kontrol. Artinya merujuk pada fakta, perempuan lagi hebat kalau jadi pemimpin. Tuan-tuan, apa Allah tak jadi dia sebagai rasul? Kalau kita tanya gitu rebah Lu tanya tu apa Tuhan jadi air laut tu masih tak jadi mani. Mati. Mati ya. Apa yang kita perlu jawab itu kehendak Allah. Kita ada perancangan, Allah pun ada perancangan juga. Jadi jangan kita tanya lebih-lebih kerana itulah perancangan Ta'ala. Jangan kita apa tu aku jadi laki-laki, aku nak kan jadi perempuan. Tak apa aku ajah diri jadi perempuan. Neraka dia. Kamu orang ajah diri jadi perempuan tu kemaluan. Neraka tuan-tuan. Orang gigi, orang panggil lesbian tu. Habis sikit tentang jawapan-jawapan yang tak perlu kita panjang. Kerana lagi kita panjang lagi banyak soalan yang timbul pelik-pelik. Kata pesanan Nabi kalau kita banyak bertanya tak bukan dia orang iblis kata dia. Baik, kita sambung balik pelajaran kita mengenai sifat wahdaniyah. Wahdaniyah panjang lagi tuan-tuan. Yang kita belajar kat mana wahdaniyah? Wahdaniyah yakni sifat terakhir salbiyah yang merujukkan sifat yang tidak layak pada Allah. Faham molek tu? Jangan kita faham sifat 20 ni hak ada Tuhan belaka.
Oh, sifat Tuhan oi 20. Dak. Sifat Tuhan mungkin sifat nafsiah. Sifat wujud ada tu memang sifat Allah. Kalau sifat salbiah, sifat tidak layak pada Allah. Jadi kita kena tarik yang tu pula. Yang ni salah faham lagi ni. Kita faham sifat 20 ni semua sifat Allah Taala berlaku duduk situ. Sebab kita tak gali, sebab kita tak korek, sebab kita tak nak belajar. Kenapa? Akidah tak apa, tuan-tuan. Orang tak asal aku semaya tak apa. Tu masalah tu. Asal puasa, asal akidah, asal ke masjid, asal aku semaya, akidah tak belajar tak apa. Ini masalah. Kenapa? Bila akidah tu rosak, kita kena tipu ke iblis, tuan-tuan. Bila akidah rosak, amalan semaya kita, amalan puasa kita, amalan apa saja sedekah kita, semua hangus gitu. Akidah kita tertipu. Mau rajin semaya, tuan-tuan. Tapi akidah dah tentu. Akidah yang sahih. Antara nak tahu akidah yang sahih, betapa orang tak cakna ambil sebatas pen, ambil selah kertas, cuba tulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas ke tak? Tuan-tuan balik nanti, kalau ustaz bagi kertas melampau lah orang panggil. Ustaz nak suruh tuan-tuan balik dengan masa sendiri, nak tahu aku cakna budak akidah. Gapo? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu kalimah akidah yang paling basic. Ambil sebatas pen tulis. Kalau tak boleh, memang tak cakna. Kalau pekah bab semaya buku 13 cair. Puasa, batal puasa, cair. Batal semaya, cair. Batal akidah. Syarat syahadah. Dia jadi cair lagi. Kita kena ketipu iblis. Iblis bagi tutup Swiss tu, mem Swiss. Kita duk main Swiss kat lain. Mem Swiss di situ. Batu Nabi turun atas muka bumi, dia sibuk semaya bel ni, dia sibuk akidah dulu. Baru kena semaya bel. Pentingnya akidah, tuan-tuan. Sebab tu kita nak dalami akidah dengan sifat 20 ni. Antara sifat salbiah yang tidak layak pada Allah Ta'ala ada 5. Sidang, bakak, mukhalafat hawadith, qiyamul binafsi, wahdaniyah. 5 ni, tuan-tuan, sifat yang tidak layak pada Allah Ta'ala merujuk kepada sempurna Allah. Contoh, gapria wadaniyah. Wadaniyah kita ulas sikit lagi supaya kita jelas. Yakni wadaniyah kita tak boleh nak kata satu dan tak boleh nak kata tunggal. Ayat-ayat ni hanya untuk makhluk saja. Apa yang perlu kita nak memuliakan lagi Allah Ta'ala, kita kata Maha Esa. Ni usah ulas balik. Maha Esa, Esa tak layak pada makhluk. Oh, babi Esa masuk dalam kebun kawai weh. Tak boleh. Tak ada kata Nabi Esa, Ibu Esa, tak ada. Kalau ibu tunggal, babi tunggal, orang guna. Ertinya bahasa tu kena akak, upgrade, limited pada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila sebut saja Esa, kita nak korek lagi. Kita tak boleh nak habis cakap siapa, oh Tuhan Maha Esa. Lepas tu apa maksud Esa? Tidak berbila-bila. Tak boleh kat situ, tuan-tuan. Kena banyak lagi kena gali. Supaya kita betul-betul faham mana yang dikatakan tak layak pada Tuhan. Bila sebut Esa, kalau siapa situ, tu layak lah tu, situ tu. Tak ada ustaz kata sifat tak layak. Tiba-tiba wahdaniyah Maha Tuhan Maha Esa. Layak tu ustaz. Apa Tuhan ustaz kata tak layak? Ini orang tidak faham. Sebab belajar sekerat, suluh baru tajuk. Tak suluh apa yang mana tepat yang tidak layaknya. Ni yang kata sifat tak layak ada 5 perkara ni. Tiba-tiba kita sebut saja, betul lah ustaz, tak layak bendanya. Tuhan tu Maha Esa. Tuan-tuan, baik, kita cari ada 2-3 tempat yang nak sesuaikan sifat yang tidak layak pada Allah Ta'ala yang dikatakan wahdaniyah. Yang pertama wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Adapun wahdaniyah pada zat, yakni ada 2, muttasil dan munfasil. Yang ni tak layak ni. Muttasil dan munfasil pada zat ni yang kata tak layak pada Allah Ta'ala. Gapo dia muttasil? Ni kita kena dengar balik, takut salah faham. Muttasil yakni Allah Ta'ala tu tidak berjuzuk-juzuk, tidak tersusun-susun dan tidak berbila-bila.
Kalau berjuzuk-juzuk dia betul sesusu, dia masih lagi ada Tuhan yang menjuzukkan dia, ada Tuhan yang menyusunkan dia. Yang kita pada perbuatan yang salahnya berjuzuk-juzuk seperti ini. Bagaimana Tuhan boleh jadi berjuzuk-juzuk kalau kita terima? Mungkin Tuhan berjuzuk, sedangkan kita kata Tuhan tidak berjuzuk-juzuk. Kita nak juga berjuzuk. Yang menjadi salah, contoh juzuk macam ni, kalau kita tangan kita ni, kalau kita, orang cubit tangan kanan, tangan kiri kita tumbuk. Artinya ada kesan dua ni. Ni pun tangan kita, ni pun tangan kita. Artinya kalau orang rosak tangan kanan, tangan kiri pun kasih juga ke dia. Allah Akbar. Maksudnya gini tuan. Artinya dalam menjuzukkan Tuhan ke akidah sembahyang, bila kita nak sembah Allah Ta'ala, tak ada Allah tak apa, jangan ada Kaabah depan. Nampak? Tu pucuk nak kata nak mulalah kita lari daripada sifat yang layak. Artinya kita tak fokus pada Tuhan pun. Jangan Kaabah di depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Kaabah ni ibarat macam tu hadah cokos situ. Pada akidah salah tu. Itu sunat saja tu. Tapi kita menyembah, memperhamba ke rasa menghamba kepada Kaabah. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Itu sunat. Ada tawaf. Artinya tawaf apa kalau tepuh Kaabah tak sah. Sampai gitu sekali Tuhan nak kita reti, bila kita tawaf, sekiranya kita tersentuh Kaabah, hiji Ismail apa sebagainya, tawaf kita kena tawaf semula. Kenapa? Bukan kita sembah Kaabah sebenarnya. Tapi itu yang jadi. Habis kita tak jumpa Kaabah, tak ada Kaabah. Kiblat pula. Mana kiblat? Mana kiblat? Oh, kiblat. Allah Akbar. Artinya Tuhan tu tak tahu nombor berapa. Yang tentu aku nak kiblat dulu. Allah. Hati tu. Jadi Tuhan ni macam juzuk kiblat, duduk ke Kaabah. Duduk apa lagi? Itu masalah tu. Masalah Tuhan tidak berjuzuk. Kita nak buat yang tu. Macam mana nak buat? Aku sembah Kaabah kerana perintah Allah. Aku arah kiblat kerana perintah Allah melalui baginda Rasulullah. Ya sebenarnya aku sembah Allah. Ada masa aku tak sembah pergi kiblat, aku pusing ikut lain semasa dia musim-musim, ada masalah. Jelas ada benda yang kita satu masa tak semaya tak perlu pada kiblat, kita semaya tak perlu pada Kaabah. Ada masa dia. Sebagaimana kita naik tahap terubah, Kaabah dekat bawah, ada masa tak perlu kita menetap tengok dekat Kaabah, tak perlu. Tuhan bagi gambar redah. Tapi apa yang berlaku fenomenanya, kita nak situ. Tuhan tidak layak pada zat berbilai-bilai, berjuzuk-juzuk. Lihat. Yesus situ lah. Sikit lagi ya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menilik amalan kita dengan tilikkan kita menyembah dia. Gitu tuan-tuan. Cara menyembah dia hanya kita saja yang tahu. Antara ramai-ramai ni, hati kita saja yang tahu. Kita adakah sembah Allah, adakah kita taksub pada Kaabah, taksub pada kiblat, hati. Sebab tu Tuhan tilik hati. Hati tepat Tuhan tilik rumah Allah. Kita kata rumah Allah satu benda yang umpamanya lah. Jadi minggu depan kita akan belajar pula yang munfasil. Tu zat muttasil, yang sebenarnya zat munfasil. Gapo yang tidak layak pada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jadi itu sajalah sekadar masa yang sempit. Dulu masa luar tuan-tuan, kuliah sampai pukul 9. Dan ni SOP. Sekejap lagi masjid pun tak nak mari sekejap lagi. PKP kan, mari masjid pun tak boleh sebab tengah kuliah. Sempit, semakin sempit. Nak lagi sakratul maut, lagi sempit. Allah. Ingat masa tak lalunya, tak selalunya luar. InsyaAllah mudah-mudahan Tuhan tolonglah kita. Semoga wabak coronavirus cepat-cepat dia balik kampung, insyaAllah. Sekadar tu saja, tak tahu bila dia balik kampung. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.